warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifin bika bil hikmah. وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Sama kita ada tanya dah Syama'il Muhammadiyah dah. Baik. Tengok bab yang pertama selalulah. Nah, dalam tu dia macam mana tu? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul hafizu Abu Isa Muhammad bin Isa bin Suratin At-Tirmidzi. Ada tak gitu? Ada? Cuba tengok. Tengok. 41. Tengok. Sebab dia terjemahan ni dia kadang-kadang dia ada kata pengantar dia nah. Sekejap Muka surat 1 dah. Ni. Buka muka surat 1. Sebelah dia tu. Muka surat apa? XXX. Muka surat XXX. Triple X, bukan ni. Ini. Muka surat 1 sebelah dia XXX. Buka situ dah. Sebab hak depan ini bukan hak Imam Tirmidzi, ini untuk penerbit, pencetak, kata pengantar, penterjemah dan sebagainya dah. Muka surat 1 sebelah dia XXX. Baik. Baik. Kata dia, qala al-imamul hafiz. Telah berkata oleh Imam Al-Hafiz yang menghafal 100,000 hadis. Al-Hafiz Abu Isa Muhammad bin Isa bin Suratin ataupun Sauratin, bukan surah dah, Sauratin, baca Saurah. Bin Musa Ad-Dhahak At-Tirmidzi. Ni Imam Tirmidzi ni. Tirmidzi ni ada beberapa lagi tokoh. Satu lagi nama Al-Hakim Tirmidzi. Itu lain. Ini Imam Tirmidzi ni anak murid kepada Imam Bukhari dan Imam Muslim dan Abu Daud. Itu dah. Baik, nama dianya Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa Ad-Dhahak At-Tirmidzi. Itu.
Kemudiannya dia lahir di Qaryah Bugh. Di Qaryah Bugh, di negeri yang apa nama ni? Yang lebih dikenali dengan Asia Wusta, Asia Tengah. Nahrul Jihun. Nama tepat dia tu pelik sikit lah. Jadi nak ceritanya Imam Tirmizi ni juga ialah setengah daripada orang Ajam, bukan orang Arab dia. Setengah daripada orang Ajam, bukan orang Arab. Jadi Qaryah dia, kampung dia nama Bugh, Al-Bughi, tempat lahir dia. Baik. Dia ni min a'immati ulama'il hadis, setengah daripada para imam ulama-ulama hadis. Wa huffazhi, dan setengah daripada mereka yang menghafal 100,000 hadis. Dan banyak orang panggil kitab-kitab dianya, antara yang tersahih ialah Sunan Tirmizi, Al-Jami'ul Kabir, yang lebih dikenali dengan Sunan Tirmizi. Dan dia ni, Imam Tirmizi ni, wa kana dhariran, adalah Imam Tirmizi ni seorang yang dharir. Dhariran maknanya nada selaput mata, bahkan mendekati kepada penyakit buta, kerana sebab terlalu banyak menangis dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini Imam Tirmizi. Wa kana dhariran, dan adalah ia Imam Tirmizi ni dhariran. Dharir maknanya buta, bukan buta semua, tidak. Artinya ada penyakit selaput mata yang membawa kepada dekat dengan buta mata dia. Kerana apa? Kerana terlalu banyak menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara karangan dianya ialah Al-Jami'ul Kabir, yang al-ma'ruf bi Sunanit Tirmizi. Dan kitab Jami' Kabir atau Sunan Tirmizi itu ialah salah satu daripada 6 kitab-kitab hadis yang menjadi rujukan ulama kita ahli sunnah wal jamaah. Lebih dikenal dengan Sunanun Sittah. Beberapa kitab-kitab sunnah Nabi yang 6. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, Tirmizi. Tirmizi ni termasuk. Dan guru-guru dia antara lain ialah Imam Al-Bukhari, Sahibus Sahih Al-Jami' Al-Bukhari. Begitu juga Imam Muslim, Sahibus Sahih juga. Dan Imam Abi Daud. Imam Abi Daud, Sahibus Sunan Abi Daud itu pun ialah guru bagi Imam Tirmizi. Itu beberapa ta'rif ataupun pengenalan tentang Imam Tirmizi. Dan beliau ni, Imam Tirmizi ni wafat pada 13 hari bulan Rejab min syahri Rajab. 13 hari bulan Rejab pada tahun 279 Hijriah, dan ditanamkan di perkuburan Turmuz. Satu bandar daripada beberapa bandar-bandar yang besar, negara-negara yang berada di belah Sungai Furat, di sebelah belakang Sungai Furat. Itu negara-negara yang Samarkandi, gitulah. Samarkand itu. Itulah pengenalan sedikit sebanyak Imam At-Tirmizi radhiyallahu taala anhu. Baik. Kita masuk, kata dia, qala al-imamul hafiz, telah berkata oleh seorang imam, seorang yang diikuti. Al-hafiz, orang yang hafal 100,000 hadis. Abu Isa ni kunyah dia. Namanya Muhammad bin Isa. Muhammad anak laki-laki bagi Isa bin Sauratin. Isa tu anak laki-laki bagi Saurah bin Ad-Dhahak kalau tak silap. Tu. At-Tirmizi yang dibangsakan pada Turmuz. Jadi Turmuz ni boleh baca 3 wajah. Sama ada Turmuzi, Turmizi, Tirmizi, Turmizi, Tirmizi, Tarmizi, boleh 3. Boleh baca 3. So balahlah. Tirmizi boleh, Tarmizi boleh, Turmizi pun boleh. Tak ada salah apa.
Apa kata dia? Satu, babu ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bisa nadi muttasil ila Imam Tirmizi radhiyallahu taala anhu, kata Imam Tirmizi, babu, bermula ini ialah satu bab. Ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada menyatakan hadis. Ma ni kena kepada hadis, barang ini hadis. Jaa yang telah datanglah ia barang ini hadis fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada menceritakan, pada nak menerangkan tentang kejadian bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ataupun khalqi itu apa panggil rupa bentuk zahir. Nah, khalqi makna rupa kejadian tubuh badan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau khulq itu dia panggil akhlak. Akhlak, perilaku, tabiat. Itu dia panggil khuluq. Kalau khalq itu dia panggil rupa paras, kejadian. Dalam Quran kata innaka la'ala khuluqin azim. Innaka, sesungguhnya engkau hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka la'ala khuluqin azim, mempunyai akhlak. Itu akhlak. Kalau khuluq dia panggil akhlak. Kalau khalq dia panggil kejadian, tubuh badan yang zahir. Itu. Jadi bab yang pertama ni Imam Tirmizi bawa datang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang rupa bentuk, rupa paras, rupa kejadian bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana maklumlah kita manusia ni nak kenal seseorang manusia tu pasti dengan fizikal, tubuh badan zahir dia dulu. Betul tak? Tu. Maka bagaimana rupa bentuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rupa kejadian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini ada beberapa hadis-hadis yang menceritakan. Kerana apa begitu? Penting juga kita kena tahu. Karena di dalam soal muka nakir dalam kubur ni, salah satu daripadanya ialah muka nakir akan tanya, man hadzal rajulu, siapakah laki-laki ini? Macam mana tu? Siapakah laki-laki ini? Ini tu nak rujuk ke mana? Maka sebab tu kata setengah ulama, ketika itu akan dibawa datangkan suratu Muhammadin, gambaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah laki-laki ini? Jadi kalau dalam hidup dia tak pernah dengar bagaimana rupa Nabi, rambut Nabi, tinggi tubuh badan Nabi, warna kulit Nabi, bentuk mata Nabi, bentuk badan Nabi. Tak kenal, pia tak kenal apa? Siap. Tetapi soal muka nakir ni, di dalam hadisnya ada datang beberapa lafaz-lafaz yang berbeza. Jadi setengah daripada lafaz ini ialah man hadzal rajulu, siapakah laki-laki ini? Siapa ini laki-laki? Siapa? Laki-laki mana? Didatangkan suratu Muhammad, gambaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia hidup dia tak pernah dengar rupa Nabi ni, warna kulitnya hitam ke, putih ke, sama mata ke, rambut Nabi ni lurus ke, sterik ke, belok, khiting ke, lagu mana, tak pernah dengar. Macam mana dia tengok tu nak tahu ini Nabi Muhammad? Tengok. Maka sebab tu di awal-awal bab yang disusun oleh Imam Tirmizi ialah babu ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bermula bab, yakni ai hadza babu, bermula ini ialah satu bab. Pada menyatakan hadis-hadis yang telah datanglah ia hadis pada menceritakan rupa paras, rupa bentuk, rupa zahir kejadian bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Imam Tirmizi, haddatsana Abu Raja'in. Sama tak? Sama deh. Mencerita akan kami. Oleh Abu Raja'. Siapa Abu Raja' ni? Nama IC dia nya Qutaibah bin Sa'idin. Qutaibah anak laki-laki Sa'id. An Malik bin Anasin, daripada Malik bin Anas. Malik bin Anas ni guru Imam Syafi'i. Iaitu pendiri mazhab Maliki, Malik bin Anas. An Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. Riwayat
daripada Rabi'ah anak laki-laki bagi Abi Abdurrahman. Jadi Malik meriwayatkan daripada Rabi'ah anak laki-laki daripada Abi Abdurrahman. Jadi Rabi'ah ni nama bagi laki-laki juga weh. Tak semestinya perempuan nama Rabi'ah. Boleh laki-laki. An Rabi'ata bin Abi Abdurrahman. Diriwayatkan daripada Rabi'ah anak laki-laki bagi Abi Abdurrahman. Rabi'ah ni riwayat daripada siapa? An Anas bin Malikin. Riwayat daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik ni sahabat Nabi. Jangan duk tukar. Malik bin Anas tu Imam Malik, pendiri mazhab Maliki, guru bagi Imam Syafi'i. Macam gitu. Pengarang kitab Muwatta' Imam Malik. Imam Malik ni orang kaya. Imam Syafi'i ketika dia masuk di Madinah mengaji dengan Imam Malik, dia panggil ada salah anggap kepada Imam Malik. Dia kata, Tok Guru, macam mana ni rumah besar, pakai kereta mewah, baju mahal-mahal. Imam Malik pakai baju mahal-mahal. Kalau kalau tanya yang mengajar dia tak boleh pakai baju biasa-biasa. Dia akan tukar dulu serban mahal, jubah mahal. Lepas tu jubah dia tu side, tak ada keduk. Imam Malik kemah, bersih, kemah, mahal, kaya. Dia kata, ulama tak boleh ni, Imam Syafi'i. Yang ulama ni bagi Imam Syafi'i kena pakai kereta kacir, kereta buruk, rumah besar-besar berayar gitu lah. Baru tu ulama. Tapi tak kala Imam Syafi'i tu nak sambung mengaji ke Baghdad, tak mungkin Imam Syafi'i boleh sambung mengaji ke Baghdad kalau tanpa beasiswa daripada Imam Malik. Imam Malik wi kuda, wi baju, wi duit, gapo semua. Ni Muhammad bin Idris sambung mengaji di Baghdad. Barulah dia kata, kalau Imam Malik tak kaya, tak boleh sambung aku mengaji ni. Kalau gitu, ulama kena kaya. Baru dia ubah pemikiran. Tu dah. Imam Syafi'i awal-awal dia tak boleh. Dia macam orang Melayu, orang Malaysia kita ke. Tok Guru, rumah kena besar berbayar, naik kereta kacir. Kau mampu tolak banyak kali hari tu. Aku kata, ni baru Tok Guru betul. Kalau rumah besar, tak boleh ni Tok Guru apa lagu ni. Imam Syafi'i awal-awal tu macam orang Melayu kita agak mikir. Lepas dia boleh sambung ngaji Baghdad tu, baru dia ubah pemikiran dia. Pergi ngaji Baghdad, ngaji dengan anak murid Imam Abu Hanifah, lagi dahsyat kaya. Mana? Duit kerabur depan halaman rumah itu lah. Ini lagi dahsyat daripada Imam Malik. Dia masuk-masuk, duit saja atas lantai. Ini melampau ni. Pula dah. Dia kata macam mana, aku Imam Malik tu tak setuju dah kaya gitu. Tapi akhir-akhir baru rasa setuju. Sekarang ni lebih teruk pada Imam Malik kaya. Mana duit atas latar tu, sepoh. Itu panjang cerita. Jangan tukar. Malik bin Anas guru Imam Syafi'i. Anas bin Malik itu sahabat Nabi. Itu dah. Anas bin Malikin. Anas bin Malik. Nama dia Anas bin Malik bin Nadr Al-Ansari Al-Khazraji. Anas bin Malik ni khaddamnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya bagaimana? Ceritanya Ummu Sulaim, ibu kepada Anas bin Malik ni nama Ummu Sulaim binti Milhan bin Khalid. Tu dah. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Yathrib, ke Madinah, jadi sahabat-sahabat ni ramai hok mengerumuni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apanya? Duk bui hadiah ke Nabi. Tu bui kuda lah, bui duit lah, bui macam-macam benda lah, harta-harta. Biasalah tu, nak suruh supaya Rasulullah kenal dia. Orang ni bila duk bui kau banyak, kau cepat kenal. Kau banyak bui, kau cepat kenal. Jadi Ummu Sulaim ni orang susah. Ummu Sulaim ni kata, aku pun nak bui juga kepada Rasulullah bagai, tapi tak ada apa bagai rumah aku ni. Ya hunggar klik ke rumah, cari apa bagai berharga. Mah tak ada. Sopa-sopa baru pun tak ada. Tak ada gas kara rumah dia. Tak ada apa satu hak berharga. Melainkan ada berharga. Mana? Anak dia sendiri, Anas bin Malik. Dia kata tak ada harta dah nak pergi ke Rasulullah. Ni hak boleh pergi. Mana? Bawa pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
bawa anak dia nama Anas. Itulah. Ya Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah. Aku ni, kalau harta kaya gak, banyak harta, nak ui supaya orang lain bui lah. Kereta sport, kau gapo, utama merah, gapo banget. Tapi aku sendiri tak ada gapo rumah aku, mereka hak ni je, satu-satu. Harta yang berharga, milik aku. Jadi aku bui kamu, ya Rasulullah. Ui ke Rasulullah dulu. Anak dia tu ui ke Rasulullah, untuk jadi apa? Khaddam, pelayan. Tapi Anas bin Malik, kalau kita baca hadis-hadis, Anas bin Malik kata, aku ni jadi pening kadang-kadang. Adakah aku khadam Rasulullah atau Rasulullah khadam aku? Sebab Rasulullah tu banyak buat kerja sendiri. Kalau Rasulullah nak ambil semaya, dia suruh Anas cucu. Sudah Anas cucu, amu pula Rasulullah pula cucu. Jadi kadang-kadang Anas kata, aku ni jadi confused. Aku ni khadam Rasulullah ke? Rasulullah khadam aku. Dan antara hak dia selalu dia buat kerja ke Rasulullahnya, hak mak dia suruh Ummu Sulaimnya, kalau Rasulullah tidur siang hari panas tu kan, qailulah tu, maka titik peluh Rasulullah di bawah katil Rasulullah, Anas bin Malik hak pergi tadah dengan botol, tadah dengan apa, dengan cebok ke apa, untuk jadi tabarruk, jadi berubat, ambil peluh Rasulullah SAW. Wangi peluh Rasulullah. Peluh Rasulullah ni jangan buat peluh orang lain, peluh orang lain busuk banget. Peluh Rasulullah tu wangi, lebih wangi daripada kasturi. Tu maka mak dia Ummu Sulaim kata, kalau Rasulullah tidur siang hari panas-panas garing tu, Rasulullah peluh tu mutadah lah dengan apa, dengan gaya, dengan cebok ke apa. Boleh ambil peluh Rasulullah tu, buat obat, buat gapo. Itu tabarruk dengan peluh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah mendoakan kepada Anas dengan 3 perkara. Wa da'a lahu bil barakati fil mali wal waladi wal umri. Dan mendoa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Anas dengan keberkatan pada 3 perkara. Mana? Itu pada hartanya, dan pada anak-anaknya, dan pada umurnya. Maka Rasulullah punya doa kepada Anas mustajab. Mana? Anas bin Malik ni umur dia hidup lebih daripada 100 tahun. Fa'asha aktsara min mi'ati sanati. Anas bin Malik ni hidup lebih daripada umur 100 tahun. Mana usia dia panjang. Karena berkat doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mempunyai anak serta cucu 123 orang. Anak cucu saja tu boleh buat kedek polis. Kedek askar bagi 123 anak serta cucu. Dan kaya dia. Mana? Ada istana di Basrah. Istana tu, istana macam istana raja. Dah anak ramai. Anak cucu ramai. 123 orang anak cucu. Maka rumah dia tu Qusurul Basrah. Mana? Mahligai, istana tu. Bukan rumah bangla dah, istana tu. Kaya dah. Kaya Anas bin Malik. Tapi ketika mana dia duduk dengan Rasulullah, adakah dia kaya? Tidak. Keluarga yang miskin. Itu dah. Maka sebab tu, anak-anak kita kalau kita datang ngaji di madrasah ke pondok, jangan duduk soal pasal dia ni nak jadi gapo esok, nak jadi nak makan gapo. Jangan duduk soal gitu. Abu Hurairah ngaji Rasulullah tu miskin. Pesel rebuh banyak kali kalau duduk semaya. Kenapa? Teh lapar. Tapi zaman Sayyidina Umar dia tu kaya. Kerana nego kuda. Lagi pula jadi gubernur pula. Sayyidina Umar latih dia jadi gubernur. Jadi menteri besar kalau kita kan. Tu. Tengok. Annahu sami'ahu, bahawasanya Rabi'ah bin Abi Abdurrahman ni sami'ahu, mendengarlah ia akan Anas bin Malik yaqulu berkata. Ni cerita Anas bin Malik menceritakan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak ni biasa aja. Ada kalau kita baca depan-depan lagi tu sahabat sendiri tanya kepada sahabat, lagu mana Rasulullah? Jalan Rasulullah, senyum muka Rasulullah, rambut Rasulullah. Tu tak pelik. Karena sahabat tu walaupun dia sendiri tahu Rasulullah, tapi dia suka dengan cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habit dia panggil. Kegemaran dia. Duk lepak saya saja dekat. Rasulullah punya baju macam mana? Gitu.
Dia sedap kecek pasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam kita ngatuk selalu dah. Nah, kalau kecek pasal Rasulullah ngatuk selalu nak tidur. Nah, sebab kurang gerang dia panggil dia tu ni. Kurang kenal. Kalau sebut durian musangking bau, pecah helio kerana makrifat tu tinggi sangat dengan durian musangking. Nah, udah merah ko. Nah, kalau Rasulullah tawa pasal kurang kenal. Sahabat dulu dia suka, sama-sama dia kenal dah Rasulullah, tapi dia suka orang tu cerita pasal Rasulullah. Nah. Apa kata Anas bin Malik? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu laisa bitawilil baini wala bil qasiri. Tidak adalah ia Rasulullah tu tinggi tinggi macam galoh kalau kita kata. Tinggi al-ba'in, mana tinggi sangat. Tinggi galoh, tidak. Wala bil qasiri, dan tidak juga rendah. Paling rendah sekali. Tak boleh, tidak gitu. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggi pendeknya tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sederhana. Itu nak cerita gitu. Jadi tinggi tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah tinggi galah. Siapa kalau nak kecek kat kena melenggak gini. Tingginya Rasulullah. Apa galah rada. Ataupun rendah sangat. Kena tunduk gini, tidak. Lepas tu, tinggi tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sederhana tingginya. Mana? Kalau Nabi bersama dengan orang-orang rendah, tertampak tinggi Nabi. Dan kalau Nabi bersama dengan orang-orang tinggi, tidak tenggelam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya tinggi pendeknya tubuh Nabi kita Muhammad itu pertengahan. Itu nak cerita gitu tu. Itu dah. Ba'in tu mana syadidut tul. Mana syadidut tul. Bersangat tinggi. Tinggi galah. Tidak. Wala bil qasiri, dan tidak juga terlalu pendek. Wala bil abyadil amhaqi. Sama dia. Dan tidaklah warna kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam bil abyadil amhaqi, putih keruh. Putih keruh, putih kapur kalau kita kat. Nah. Jadi kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak putih keruh. Lagu makna putih keruh ni? Nah, abyadul karih. Mana putih kapur tu? Mana albino tu ni? Macam orang penyakit ada albino kan, penyakit kulit putih tu. Bukan putih gitu dah. Tu. Wala bil adami. Dan tidak orang panggil kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam itu asmar. Apa asmar? Coklat. Tidak juga. Jadi kulit Nabi tidak putih kapur dan tidak coklat. Lepas tu, yakni kulit Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam putih yang bercampur dengan kemerah-merahan. Itu dah. Macam kita ni asmar. Mana? Coklat. Itu dah. Orang panggil kulit kita tu kulit sawah matang. Kulit kita tu warna coklat tanah. Nah, jadi tanah tu dia banyak ke. Ya tanah ni ada tanah liat, ada tanah ko. Nah, ada tanah putih gitu tu. Kalau kita asal kejadiannya daripada tanah ke. Nah, jadi sebab tu ada hok hitam lengit. Nah, macam orang Afrika, orang India. Ada hok putih kapur. Nah, macam orang putih lah. Orang Amerika, orang Eropah tu. Ada hak coklat mana? Ni kita ni orang-orang Melayu, orang-orang Arab pun sama ke? Orang Arab pun ada hak coklat macam kita ke? Tapi kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak seperti itu. Mana? Tidak putih kapur, tidak putih macam putih albino tu, dan tidak juga coklat macam kita kulit sawah matang pun tidak. Nah, lepas tu kulit Nabi putih bercampur kemerah-merahan. Lagu mana tahulah. Kalau biasa tengok muka orang hak putih, lepas tu campur merah. Ya dah tu. Lagu tu lah kulit Nabi SAW putih campur merah. Nah. Tu. Wala bil abyadil amhaqi wala bil adami.
dan tidaklah kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam tu putih keruh, putih kapur dan tidak juga coklat. Lepas tu jawabnya putih bercampur ke merah-merahan. Itu dah. Jadi kalau tengok sini Kak, dia panggil apa? Rupa paras Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni senantiasa duduk di pertengah-tengah. Di tengah-tengah. Nah, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Nah, tidak putih putih kapur, tidak coklat. Nah, wala bil ja'dil qatati, dan tidak juga rambut Nabi sallallahu. Ni rambut pula ni. Nah, bil ja'di mana asy'arul ja'di. Wala bil ja'di ay wala sya'ru, dan tidaklah rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam bil ja'di dengan kerinting al qatati mutalega. Rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah keriting macam orang Afrika tu kan. Orang Afrika tu tengok rambut dia keriting, kita eret cup lekat pula. Eret pun lekat pula, keriting sungguh kan. Nah. Lepas tu straight lah macam teknik rebonding. Wala bisabti, dan tidak juga rambut Nabi tu luruh straight. Tu dah. Jadi rambut Nabi tu tidak terlalu kerinting seperti orang Afrika ke apa, dan tidak juga luruh straight supaya orang Eropah, orang Amerika ke banyak ke rambut dia style luruh gitu. Macam kita orang Melayu ni macam-macam dah capurnya keturunan ke berapa dah tahu kita ni nanti ni. Ada rambut keriting, ada rambut luruh. Artinya rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam tu ikal mayang. Itu nak cerita gitu. Berombok. Nah, tidak straight tu dan tidak mutakhiting, terlalu khiting tidak. Bermakna rambut Nabi tu nak kata straight tak straight, nak kata khiting tak khiting. Mana? Ikal mayang. Itu. Jadi senantiasa orang panggil rupa parah Nabi itu Allah Ta'ala jadikan sebagai pelambangan kepada ajaran yang nak dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana? Di tengah-tengah. Nah, di tengah-tengah. Tawassutiyah. Nah, di tengah-tengah. Tidak keriting sangat, tidak luruh sangat. Lepas tu, ikal mayang, tengah-tengah. Tidak putih melepok, putih kapur itu, putih albino itu, tidak. Tidak juga coklat. Apalagi kalau hitam, maka putih ke merah-merah. Tidak terlalu tinggi macam galah dan tidak juga rendah macam orang kedai itu dah. Lepas tu, tengah-tengah. Senantiasa tengah-tengah. Itu gitu dah. Baik. Ba'athahullahu ta'ala, telah membangkit akan dia, akan Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Ta'ala, ala ra'si arba'ina sanatan, di atas kepala 40 tahun. Kepala mana? Permulaan 40 tahun. Ini orang panggil utus tabal pada pihak zahir dah. Ada pun orang panggil pada pihak hakikat. Itu pasti dah orang panggil sebagaimana hak hadis. Sayyidina Umar tanya, mata wajabat lakan nubuwah ya Rasulullah. Bila lagi engkau tu dipastikan menjadi nabi ya Rasulullah? Nah, jawab Nabi, kuntu nabiyan, adalah aku ni jadi nabi dah. Wa Adamu, padahal Adamnya bainar ruhi wal jasad. Wa Adamu bainat tin wal ma' wa fi riwayatin. Padahal Adam tu di antara air dengan tanah, di antara ruh dengan jasad. Itu sekira-kira hakikat. Tapi sekira-kira zahirnya hak ni, ba'athahullahu ta'ala ala ra'si arba'ina sanatan, telah mengutus akan dia, telah membangkit akan dia Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Ta'ala ala ra'si arba'ina sanatan, pada permulaan umur 40. Dan memang umur 40 tu ialah umur semua para nabi itu ditabal menjadi nabi. Kenapa? Kerana umur 40 ni umur permulaan seorang itu matang. Sebab tu umur 40 ni dia panggil orang tua dah. Man balagha arba'ina sanatan fahuwa syaikhun. Siapa yang sampai umurnya 40 maka dikata syekh. Apa syekh? Orang tua dah. Dah. Jadi kalau belum pada umur 40 itu masih lagi syabab, pemuda. Masih lagi pemuda. Masih muda lagi lah. Jadi kalau orang panggil kita umur tu bawah pada 40,
ada hak orang panggil sifat-sifat hak tak baik, perangai-perangai hak tak comel, diusahakan buat sebelum kita sampai umur 40. Pasal bila dah kita sampai umur 40, ya perangai tu payah dah kita nak buat. Dia lekat. Dia matang duduk dengan kita. Nah? Kalau backend kau, kalau gapo kau, memang sebelum umur 40 tu kena usaha dah, kena buat dak ni. Kalau dah sampai umur 40 duduk backend lagi jawabnya pas kau tua, pas kau nak mati pun duduk backend situ. Nah? Jadi umur belum 40, kalau kita usaha mujahadah lawan sifat-sifat tak baik tu, insya-Allah mudah nak terbuang daripada diri kita. Tapi bila sudah 40, apa ya? Dia lekat. Sebab 40 tu orang panggil umur tua. Umur orang panggil matang. Kalau fikir pun mata, kalau pengalaman pun sudah mata, kan gitu. Maka Allah Ta'ala menjadikan sunnah Allah Ta'ala, sunnatullah, mentabalkan para nabi-nabi, para rasul, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ra'si arba'ina sanatan. Di atas permulaan 40 umur, 40 tahun umur. Itu dah. Baik. Fa'aqama bi Makkah, maka mendiamilah ia Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul tu di Mekah asyara sinina, 10 tahun tu. Tu dah. Ni dia panggil cakap ni di atas ilghaul kasr dia panggil. Dia kecek ilghaul qasr. Mana ilghaul qasr? Mana bunda kepada genap. Ya sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di Mekah tidak genap-genap umur, tidak genap-genap 10 tahun. Kalau kira-kiranya qaul yang rajih kata fal qaulur rajihu, maka bermula qaul yang rajih anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu makatha fiha, mendiamilah ia Nabi pada Mekah 13 tahun. 13 tahun Nabi duduk di Mekah tu. Nah. Jadi 13 tahun Nabi duduk di Mekah. Cuma keceknya 10 tahun. 10 tahun ni sebenarnya kecek atas jalan ilghaul qasr dia panggil. Ilghaul qasr ni maknanya bundar kepada yang genap. Dia tak berahi nak sebut hak ganjil. Hak sebenarnya 13 tapi sebut 10 gitu. Sama juga wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam umur 60, pani sebut umur 60. Padahal bukan 60, 63 tahun. Lepas tu ilghaul kasr dia panggil dah. Dia panggil kecek lagu ni kecek bi ilghail kasri gitu. Bundarkan kepada yang genap. Nah. Fa aqama bi Makkah asyra sinina, maka mendiamilah Nabi SAW sebagai Rasul di Mekah Al-Mukarramah 13 tahun. Begitu apa? 13 tu. Ke 10 dah. Jadi 13 tahun ni Nabi SAW dakwahnya ke apa? Iaitu iman dan semaya. Semaya pun akhir-akhir lah. Ketika lepas Isra' Mi'raj tu. Jadi kalau kira-kiranya, hak paling besar sekali Nabi tu dakwah kepada penduduk Mekah 13 tahun tu ialah iman. Nak masuk iman dalam hati ni. Nak teguhkan iman. Lepas tu barulah semaya. Tu gitu. Wabil Madinati, atau pada kata bi Makkah tadi. Ai fa aqama bil Madinati, dan bermukimlah, mendiamilah ia Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul bil Madinati, di negeri Madinah Al-Munawwarah. Ya, asal Madinah tu Yathrib. Asal namanya Yathrib. Lalu Nabi kita lah hak ubah daripada Yathrib, cucu kepada Nabi Nuh ke apa? Nama Yathrib tu, Syekh Yathrib, ubah kepada nama Madinatul Munawwarah. Negara maju yang bergemerlapan, itu maksud itu. Wabil Madinati, dan mendiamilah Nabi SAW di Madinah asyra sinina. Ini memang 10 tahun betul-betul. Itu dah. Makna turun wahyu di atas Nabi SAW di Madinah tu selama asyra sinina, selama 10 tahun. Ini betul tepat 10 tahun. Jadi 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah.
Dalam hadis yang lain disebutkan makasan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah salasa asyarata sanatan. Mendiamilah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah 13 tahun. Yuha ilaihi, diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun di Mekah. Wabil Madinati, dan di negeri Madinah asyaron 10 tahun. 10 tahun. Ini memang 10 tahun sungguh. Memang genak sungguh 10 tahun. Wa tawaffahu Allahu, dan mewafaklah akan dia Nabi oleh Allah. Maknanya intiqal ila rafiqil a'la, berpindah Nabi kepada rafiqil a'la. Ini makna Allah Subhanahu wa taala lah. Rafiq al-a'la ni makna teman rapat yang tinggi. Makna Allah Subhanahu wa taala. Ala ra'si sittina sanatan, di atas permulaan umur 60 tahun. Yakni umur 63 tahun dah. Wa tuwfiya wa huwa ibnu salasin wa sittina, dan wafat ya Nabi padahal ia seorang anak laki-laki yang berumur 63 tahun. Jadi ala ra'si sittina sanatan ni di atas kepala permulaan 60 ni makna 63 tahun. Itu dah. Jadi tak panjang lah umur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak kata siapa kau 80, 90, 100. Tak. Umurnya tu je. 63 tahun. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu walaupun umurnya sebanyak tu, tapi usianya panjang. Siapa kelar pun nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na laka zikraka, mengangkat oleh kami, kata Tuhan, zikraka wa rafa'na laka, dan mengangkat oleh kami akan dikau zikraka, akan sebutan nama engkau, hei Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ketika zaman satelit ni orang buat kaji, dunia ni tidak sunyi daripada nama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu iktibar azan dan iqamat sahaja. Belum lagi capur kita duk selawat, orang ni duk sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi tu. Azan dengan qomat saja ni tak sunyi dunia. Sebab waktu masuk je tak serupa kan? Tempat kita masuk azan, tempat baru habis azan. Jadi habis tempat tu masuk waktu azan, tempat kita baru masuk. Habis tempat kita masuk tempat orang lain pula. Silih berganti, lepas azan qomat pula. Jadi bumi ni, kata orang-orang ada kajian satelit ni, tidak sunyi, tidak pernah terlepas satu detik, satu saat daripada menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun hanya iktibar azan dan iqamah. Maka betul lah Allah Taala sebut dalam surah tu, surah Duha, ada wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat bagi engkau sebutan nama engkau. Maknanya nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu tak lepas daripada disebut oleh umatnya. Nama kita siapa sebut? Dia hidup lagi ni, siapa sebut? Ada apa yang sebut orang yang kenal kita pun tak sebut kita Kayak gitu. Nak ayatnya walau umur kita panjang pun, tapi usia pendek dah. Belum mati tu mati dah. Jangan kata kalau mati, pakai tanya, tak ada apa-apa dah. Tak ada orang kena apa tu kita. Nabi Muhammad SAW walaupun umur 63, tapi usianya panjang. Mana? Siapa kelar orang sebut? Itu satu tafsirannya, wa rafa'na laka zikraka, kami mengangkat bagi engkau sebutan nama engkau, artinya tidak sunyi dunia ni daripada sebutan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi tafsirnya, ya ini disebut, tidaklah disebutkan nama Allah, melainkan pasti disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga tafsir lagu tu. Tu gitu dah. Baik. Walaisa fi ra'sihi wa lihyatihi, dan tidak adalah pada kepalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada pada kepalanya, tidak ada pada rambut yang berada di atas kepala. Dia panggil min itlaqil mahal wa iradatil hali. Sebut pala tapi naknya rambut. Gitu dah. Sebut pala tapi nak rambut. Walaisa fi ra'sihi, dan tidak adalah pada kepalanya Nabi, ini pada rambut yang berada di atas kepalanya Nabi, walihyatihi, dan janggutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ishruna sya'ratan bayda, tidak ada lebih daripada 20 bulu-bulu yang berwarna putih. Artinya tidak ada orang panggil uban Nabi SAW lebih daripada 20 helaian. Tidak ada. Melainkan kurang daripada 20 atau 20 saja. Dengan umur setara tu Nabi kita Muhammad 63 tahun, ubannya hanya 20, kurang daripada tu. Tidak melebihi daripada 20. Itu pun bukan kerana tuanya, tapi kerana gerungnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perintah di dalam surah Hud dan seumpama surah Hud. Mana? Fastaqim kama umirta. Hendak istiqamahlah olehmu hai Nabi Muhammad sebagaimana yang diperintahkan. Itu. Itu dah. Itu. Dia satu harinya Sayyidina Aisyah dia sikat rambut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia kata ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, bubar dah mu ya Rasulullah." Artinya seolah-olah nak kata Rasulullah tua dah lah. Maka Rasulullah kata, "Tidaklah mengubankan rambut aku ni melainkan kerana surah Hud dan rakan-rakannya." Yakni surah Hud dengan rakan-rakan itu ayat-ayat yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi supaya istiqamah. Maka betapa beratnya orang panggil perintah istiqamah, suruh tetap dengan perintah dia, tak ke kiri, tak ke kanan, hingga berubah rambut Nabi, memikirkan masalah tu. Memikirkan beratnya orang panggil perintah supaya istiqamah. Itu dah. Tu. Jadi bukan kerana Nabi kita tu tua, tak erak, bukan. Uban Nabi tu kerana berat memikirkan perintah Allah Ta'ala tentang istiqamah. Dan uban ni sebenarnya orang pertama sekali dapat uban ni ialah Nabi Ibrahim AS. Sebelum tu anak Adam ni tak ada siapa dia pun ada uban. Orang yang mula-mula dapat uban tu ialah Nabi Ibrahim. Pasal Nabi Ibrahim ni orang yang kuat kali kena uji. Berat Nabi Ibrahim kena uji. Uji dengan pok setara dia, uji dengan Namrud, uji dengan bini, uji dengan anak, uji dengan bini dua, uji dengan dapat anak, lepas tu kena pergi tinggal bini anak pula. Banyak-banyak ujian sungguh. Banyak sungguh ujian Nabi Ibrahim ni. Sehingga uji sembelih anak dah pula. Berat ujian tu. Tu falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Uji dengan diberi mimpi supaya sembelih anak. Kenapa tu kata dalam riwayatnya Nabi Ibrahim ni selama mana dia duk tinggal anak dia tu dia tak boleh nak tidur malam. Hari-hari tahajud, hari-hari qiyamul lail duk berdoa perintah Allah Taala supaya turun wahyu boleh dia pergi ziarah anak bini dia, Hajar dan Ismail hak dia tinggal tengah-tengah bala, tengah-tengah pada pasir, tak ada kehidupan. Hingganya bolehlah perintah tu bila tak kala mana Ismail tu balik dah. Tinggal baby-baby boleh izin untuk pergi jumpa balik dah. Boleh kerja. Umur bukan setakat balik, boleh kerja, boleh cari harta, boleh cari makan. Jadi bila boleh orang panggil jumpa anak bini enggak, suka tak ada kira lah dia Ibrahim AS. Akhirnya tidur je negara. Tidur. Dalam tidur tu, mak tuai hukum selalu dah. Apa? Dapat kereta sembelih anak. Maka sebab tu Ismail kata kalau abah aku tak tidur ni, tak dapat kereta ni. Oleh kerana tidur sang kekasih daripada mengingati kekasihnya, akhirnya kekasihnya menghukumi kekasihnya dengan sembelih kekasihnya yang lain. Itu adalah kitab. Kitab apa dah kita baca? Kitab apa dah? Kitab apa? Kitab apa dah? Minahus Saniyah kalau tak silap dah. Kitab Minahus Saniyah sebut lagu tu dah. Kalau pok aku tak tidur ya kata, Ismail kata kalau pok aku tak, Ibrahim ni tak tidur, pasti tak dapat mimpi supaya sembelih aku. Inilah hukumnya sang kekasih tidur daripada mengingati kekasih dia. Mana? Nabi Ibrahim itu tidur, tak bangun tahajud. Maka kekasih siapa? Allah, mahbubnya Allah. Allah menghukumi kekasihnya, Khalil dia,
Khalilullah dengan menyembelih kekasihnya yang lain. Iaitu Ismail. Sebab nampak tak bangun tahajud ni. Happy ni boleh jumpa anak bini ni. Tak apa, melih anakmu. Sudah. Sebab tu orang yang kasih ke Tuhan ni kurang tidur malam. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Yaksibun ke ya'mal, tengok dalam Quran tak ingat ayatnya. Moga kita pun bangun semaya sujud sejadah pun sampai duk pondok ya, istiqamah ya. Tu bukan untuk guru. Tiap-tiap kali hari Jumaat, pagi Jumaat, memang baca surah sejadah halat atas halat semua. Untuk guru. Walau lewat lagu mana pun ayat situ gitulah. Pelajar-pelajar tu tunggu. Kadang-kadang sudah assalamualaikum terus dah langit. Tak berani. Pagi kita tinggal tak ada untuk guru. Atau buat amal lagi. Tunggu nanti pindah pondok lah, kena istiqamah. Pagi-pagi Jumaat, alif lam mim sejadah dengan alat atas tak tinggal. Dalam tu, dalam alif lam mim sejadah tu kan, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i. Menjauhlah orang mukmin ni daripada lambung mereka itu, daripada tempat menyengging mereka, daripada katil-katil, lembek-lembek, tilam-tilam mereka. Untuk apa? Yad'una rabbahum, menyeru mereka itu akan Tuhan mereka. Mana? Duk semaya, duk qiyamul lail, duk zikir, duk mengajak. Khaufan wa tama'a, takut dengan neraka Tuhan dan tamak dengan syurga janji baik Tuhan. Khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan setengah daripada rezeki yang diberi kepada mereka, mereka infak. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu yaksibun. Jadi Tuhan balas bagi orang yang bangun qiyamul lail ni qurratu a'yun. Ada orang panggil sedap mata hati dia. Tenang mata hati dia. Itu dipanggil rahmatun khassatun. Rahmat yang khusus bagi orang yang bangun qiyamul lail, tahajud. Jadi kalau hak tak bangun, memang tak rasa berapa. Dia sedap tidur lagi. Tapi kalau orang dah biasa dah, dia tak boleh tinggal. Ya kalau tak tahajud dekat Allah, tak sedap lah dia. Macam wajib dah bagi dia ni. Sehingga dia qada nah. Dia qada nah tahajud nah. Itu dah. Jadi orang yang pertama dapat ubah ni ialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bila dapat ubah, dia tanya Jibril, "Gapo dia ni Jibril? Putih janggut aku ni." Jadi putih janggut dia. Lihyati, ada orang panggil bayudha, ada warna putih. Jawabnya Jibril, "Itulah hazal wiqar." Itulah wiqar dia panggil, kewibawaan kamu. Menunjuk kematangan, kewibawaan. Orang ada ubah ke? Orang tua-tua ada ubah, kita nampak dia macam lain sikitlah, macam pengalaman banyak. Atau wiqar dipanggil. Maka sebab tu ubah ni tidak disayugi dia ke cabut. Kalau kita nak cabut pun kita potong, jangan cabut. Sebab bila cabut, kita cabut saya naik 2. Kita cabut 2 dia naik 4. Gitu orang tua-tua kata, ada aja dia ni. Dan biasanya uban ni kalau naik belum daripada umur 40, itu sebab stres. Sebab itu ada uban sebelah ni. Gerak rambut itu kata, ada uban kata sebelah kanan. Stres tu. Sebelah kiri tak ada, sebelah kanan ada dah. Stres tu. Tapi stres kita orang bodoh ni stres sebab dunia. Betul tak? Stres sebab dunia, cari piti tak cukup-cukup. Tak boleh tidur malam cari piti tak cukup. Allah, sudahlah, gaji tu tak bayar, gaji ni tak bayar. Tak boleh tidur malam sebab fikir pasal dunia. Tu stres kita. Nabi Muhammad SAW naik ubah bukan fikir pasal dunia, fikirnya pasal perintah Allah. Gitu dah. Itu walaisa fi ra'si, dan tidak adalah pada kepalanya, pada rambut yang ada di atas kepalanya Nabi SAW, walihyatihi, dan janggutnya Nabi, isyruna sya'ratan bayda'a,
melebihi daripada 20 bulu-bulu yang putih. Maknanya tidak lebih daripada 20 uban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu. Baik. Apa yang kita boleh faham ni? Secara umumnya pertama, sahabat boleh mensifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai tahap ni itulah dalilun ala diqqati ta'ammulihim. Itulah dalil yang menunjukkan di atas halus dan cermatnya orang panggil pemerhatian para sahabat terhadap diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kayak gitu. Kita ni kalau saya rapat lagu mana pun orang, kalau orang suruh cerita balik lagu mana saya rapat mula, tak ingat dah. Kena tengok gambar pula. Oh, hidung dia kepek lagu ni, tubuh dia gini-gini kayak gitu. Tapi sahabat dah ingat dalam rakaman sanubari dia tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tubuhnya tidak begitu, tidak begini. Rambutnya tidak begitu, tidak begini. Warna kulitnya tidak begitu, tidak begini. Kayak gitu. Ini menunjuk kata bahawasanya ta'ammul. Ta'ammul mana? Pemerhatian para sahabat terhadap diri Nabi itu diqqatun. Mana? Halu. Cermat. Tu sehingga wa baqa'us surati fi adhanihim, sehingga kekal gambaran kenangan tentang Nabi itu di dalam fikiran-fikiran mereka. Macam kita ni kalau tak ada handphone, kalau tak ada gapo, tak ingat dah gambar-gambar apa kayak gitu. Tak ingat dah muka zaman dulu lagu mana. Ada gambar tu. Oh, muka adik kita dulu gini, muka kita dulu lagu ni. Muka abah mak kita, abah umi kita dulu gini. Jadi ingat sebab apa? Ada gambar. Pas zaman Nabi nak ada gambar lagu mana? Mana ada lagi kamera? Mana ada lagi video? Tapi sahabat tu boleh gambarkan Nabi seperti ada kamera, ada video. Ingat, kekal di dalam benak fikiran, akal para sahabat. Ini menunjukkan ta'ammul, pemerhatian sahabat terhadap diri Nabi itu halus. Kayak gitu. Itu halus. Sehingga sahabat tu boleh cerita balik tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada tabi'in. Kalau kita tengok cerita, kalau kita apa namanya? Kita tak tengok cerita, tapi kita nak cerita ke orang tu dengan seperti mana orang tengok cerita. Tak dapat. Tak mungkin. Melainkan kita sendiri kena tengok cerita tu. Daripada A sampai Z. Barulah kita akan ingat cerita tu, dan kita orang tanya, lagu mana cerita tu? Sedap tak? Sedap. Cerita sikit. Cerita sikit gini. Kena tengok dulu. Baru boleh cerita. Dan benda tu kena ada dalam simpanan, dalam video ke, dalam gambar ke dan sebagainya. Kalau orang panggil ada video, ada gambar sekalipun, kalau orang panggil kita tak rojok balik video tersebut, gambar tersebut, lupa. Lagu mana muka mulah tukmu Allah tak ingat dah kawan. Nanti nak cari gambar pula. Nak cari gambar dulu baru nak ingat. Pasal kurangnya kita tu memerhati. Tapi sahabat, wasfus sahabah lihayati wa surati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dalilun ala diqqati ta'ammulihim. Mensifat oleh sahabat tentang kelakuan Nabi, hay'ah Nabi, gambaran Nabi, ialah dalil yang menunjuk di atas halus pemerhatian para sahabat terhadap diri Nabi. Wa baqa'us surah, dan kekal gambaran Nabi tu fi azhanihim, di dalam zihin, benak-benak akal mereka itu para sahabat. Habis itu. Dan lagi apa kita dapat ambil istifadah daripada hadis tadi, ialah tempoh dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak lebih daripada 23 tahun. Kayak gitu. 23 tahun. Mana? 10 tahun di Madinah, 13 tahun di Mekah. 23 tahun saja. Tidak lama. Tidak kata 30-40 tahun. Tapi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam tu berkesan kerana apa? Karena tidak hanya dengan lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam kita ngajar ke hulu ke hilir pun, kita ngajar tu mulut kita je. Perangai tu tidak duk ikut pun apa kita kata. Sebab itulah dakwah kita tu tidak berkesan. Nabi ni dia dakwah tu kadang-kadang dengan perbuatan dia lebih banyak daripada perkataan dia. Kan kita cerita dah, dia bawa balik unta merah
100 ekor. Unta merah ni 1 ekor serupa dengan Ferrari harga. Lebih mahal dia lagi daripada Ferrari. Yahudi dah hanya unta siapa ni ya Rasulullah. Ini hadis ni boleh buka dalam Riyadhus Shalihin ada. Dalam bab kelebihan bersedekah. Nah. Nabi kata, unta ni 100 ekor ni, unta mu ambil Hai, dia kata mugo orang ke. Aku ambil sungguh kan, jeritlah. Tak. Kalau mu nak unta mu ambil 100 ekor. Berambak Yahudi tu berlari klik kampung dia. Orang kampung mari pakat masuk agama Muhammad. Sesungguh Muhammad ni murah sungguh-sungguh. Tengok, unta merah 100 ekor yang wik aku. Oh, Yahudi kampung dia pakat masuk Islam. Kenapa? Kerana pemurahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu-gitu. Tu habis. Yang ketiganya, apa yang kita dapat ambil daripada hadis yang pertama, daripada bab yang pertama ni, ialah kamalu khalqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sempurna kejadian tubuh badan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempurna sungguh. Tidak tinggi sangat, tidak rendah sangat. Okey, sedang-sedang, sempurna. Nah, tidak khiting, tidak lurus. Comel, ikan mayat. Sempurna. Tidak putih, melepak dan tidak juga hitam coklat, apalagi hitam legam. Nah, mana putih bercampur ke merah-merah. Sempurna. Maka sebab itulah kata Hasan bin Sabit, wa ahsanu minka lam tara qattu ain. Nah, yang tercantik daripada engkau tidak pernah mata memandang. Tak ada. Tak ada orang, tak ada sesuatu yang pernah dipandang yang paling cantik selain daripada engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u, dan tidak ada bayi yang tercomel lebih daripada engkau yang dilahirkan oleh mana-mana ibu-ibu, mana-mana perempuan. Tak ada. Bayi yang paling comel sekali yang dilahir itu ialah emunglah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal bayi itu semua comel, betul tak? Baby semua comel. Tak ada baby yang tak comel. Anak Afrika ke anak India kalau baby comel. Cuma kalau dia besar aja tak jadi comel dah. Nak nyepak rasa dia. Tapi secomel-comel mana baby pun tidak ada secomel Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab khuliqta mubarra'an min kulli aibin, dijadikan engkau hai Nabi Muhammad tidak ada satu pun keaiban, tak ada. Kecacatan tu tak ada. Seolah-olah ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Seolah-olah kejadian mung tu ialah seperti mana yang mu nak dah. Gitu. Hidungmu lagu ni lagu tu lah hak mu nak. Matamu gitu lagu tu lah. Macam kita kedak kan? Kita depan cermin. Apalah hidup aku kepek gini. Kalau macu sikit ke semak. Kayak gitu. Itu tak puas hati kan. Macu sangat pun tak comel juga. Macu sikit je. Kayak kita lagu tu. Kejadian kita tu tidak seperti mana kita nak. Apalah muka aku lagu ni. Kalau orang Syahrukh kayak kaya lama jadi pelakon. Apalah aku pendek lagu ni. Apalah kayak gitu. Nabi dak. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Seolah-olah kejadian rupa paras engkau tu hai Nabi Muhammad seperti mana yang engkau nak dah lagu tu. Hak mu nak lagu tu lah Tuhan buat. Lagu tu dah. Habis itu. Kemudian kata Imam Tirmizi, haddatsana Humaid bin Mas'adah al-Basri. Qala haddatsana Abdul Wahhab as-Saqafi an Humaidin an Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'atan. Ini beza sikit daripada tadi. Sikit lagi dah. Haddatsana menceritakan kami, kata Imam Tirmizi, Humaid bin Mas'adah al-Basri oleh Humaid bin Mas'adah al-Basri. Qala kata Humaid, haddatsana menceritakan kami Abdul Wahhab as-Saqafi oleh Abdul Wahhab as-Saqafi. Riwayatnya an Humaidin daripada Humaid, an Anas bin Malikin diriwayat daripada Anas bin Malik juga. Sama, perawi yang sama daripada hadis yang tadi. Anas bin Malik. Qala kata Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tubuhnya rab'atan sedang-sedang jua. Itu. Rab'atan ni mana sedang jua.
Tidak. Lagu mana raba'atan? Ini tafsir bagi raba'atan. Laisa bit tawili wala bil qasiri. Jumlah laisa bit tawili wala bil qasirin tafsir bagi raba'atan. Itu makna raba'ah. Nah, apa raba'ah? Mutawassitut tul. Pertengahan tinggi. Nah, gitu. Tidak tinggi sangat, tidak pendek sangat. Sama saja dengan hadis yang sebelum. Lagi hasanal jismi, cantik tubuh badan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Comel. Kalau tengok kat comel, tidak macam kita perut pucik. Nah. Dulu nampak segok juga ustaz lo ni warna macam Doraemon. Kayak gitu kita. Nah, ayolah pabe ni mata makan sedap bini nanok ni. Nah. Nabi tak gitu Nabi. Nabi daripada muda sahapalah wafat, tubuh Nabi itu senantiasa maintain. Bak tu Sayyidina Umar yang marah, nak perut pucik. Sama Sayyidina Umar yang marah, tengok orang perut pucik yang marah lalu. Warna perut pucik. Kata ini nikmat daripada Allah ya Umar. Bukan nikmat ni. Ini azab ya kata. Rasulullah tidak pernah perut pucik gini. Rasulullah tu dada dia tu. Bidang. Ba'idun ma baina mankibain. Ada nanti hadis-hadis yang ke depan tu nanti ada. Tu. Ba'ida ma bainal mankibain. Jauh barang antara dua belikat Nabi SAW. Dua bahu Nabi. Mana jauh? Macam kita kan, bila kita bucik ni, dia tak jadi jauh, jadi dekat. Jadi berokok sebab perut kita ke depan. Jadi bahu dengan bahu ni kau dekat, kau kelok. Pasal perut kita bucik. Kalau sudah ba'ida ma baina mankibain, jauh. Dua bahu dia tu jauh, berarti dada dia tu bidang. Maka perut dia tu kepih. Tu Nabi kita Muhammad SAW. Hasanal jismi, cantik, elok tubuh badan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sya'ruhu, dan adalah rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam khabah laisa bi ja'din wala sabtin. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam rambutnya tu ja'din wala sabtin, tidak straight dan tidak kerinting. Itu dah. Sama aja. Wala ja'din makna tidak kerinting, wala sabtin dan tidak lurus straight. Asmaral launi, asmara ni panggil asmar, ni orang panggil kemerah-merahan, putih campur kemerah-merahan. Ada. Asmaral launi mana? Humrah tukhalitul bayad. Itu, tukhalitul bayad. Mana merah yang bercampur putih atau putih yang bercampur kemerah-merahan. Itu mana asmaral laun. Itu dah. Iza masya, apabila berjalanlah ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatakaffa'u. Dalam riwayat lain, dalam Sunan Tirmizi, yatawakka'u. Yatawakka'u, yatafakka'u ni, yatakaffa'u ni artinya apa? Yakni cepat, cenderung ke depan. Cepat artinya apa? Langkah Nabi tu padat, jatuh tapak kaki Nabi tu. Gitu. Bukan cepat mana laju macam Panasonic tu, bukan. Lama kata Nabi jalan cepat. Gitu, bukan. Makna yatawakka'u, yatakaffa'u. Itu maksudnya apa? Hentakkan tapak kaki Nabi itu padat. Tepat. Yatamayilu ilal amam au yusari'u fil masyi. Mana cenderung ke depan dan bersegera pada berjalan. Artinya apa? Laju sikit. Nabi SAW berjalan itu laju. Tidak laju sangat. Laju sikit. Tidak orang panggil jalan tu buai-buai masa, relax, santai. Gitu. Maknanya Nabi SAW, cara dia berjalan pun, Nabi SAW tu menjaga kepentingan masa. Tu tidak laju sangat. Jadi sama juga kalau kita nak ikut cara Nabi SAW, kita bawa kereta tu, biarlah orang panggil tidak membuang masa. Tu tidak membuang masa. Tahu dah nak bawa selu, duduk lihat kiri. Ya duduk lihat kanan, relax. Nyekik molek. Relax. Jujuk belakang.
Awak tak tahu gitu. Awak 20 km naik. Dia punya tekan minyak. Allahu Rabbi. Kalau nak bawa slow duduk, di kiri. Biar orang nak cepat pergi depan. Nah? Nabi SAW bila berjalan, yatawakka'u ay wa fi riwayatin yatakaffa'u. Mana? Yatakaffa'u ni mana? Padat. Langkah yang Nabi tu nak teratur. Pak jatuh. Gitu. Yatawakka'u artinya apa? Cenderung ke depan sikit. Dan laju. Itu maksud itu. Laju sedikit. Tidak buang-buang masa. Maksud laju sini tidak buang-buang masa. Baik, habis itu dah. Apa maksudnya? Iza masya yatakaffa'u aw yatawakka'u, artinya Nabi berjalan dengan penuh dengan gagah, dengan semangat. Nah, tak ada Nabi berjalan tu letih, jalan kaki sebelah, monyok, nak tunduk, buat monyok dia, tak ada. Nabi berjalan tu tegak. Laju, padat. Tapak kaki Nabi jatuh tu padat, gagah. Nampak orang yang bertenaga berjalan. Gitu. Dia tak lembek kepala koleng itu dah. Nabi jalan tu tegak. Tu. Gitu. Walaupun Nabi dalam keadaan sangatlah lapar. Itu tengok dalam hadis yang lain. Sahabat tu baru tak makan sehari je. Nak katok, nak ketuk batu untuk pergi Khandaq gali lubang parit tu, itu sudah tak mampu dah. Ngadu ke Rasulullah. Rasulullah hakak. Kalau kita cangkul lah. Akak cakul tu, selok baju Rasulullah. Sahabat tengok, batu ikat tu lebih daripada sebutir. 3-4 butir di perut Rasulullah. Teh lapar. Rupa-rupa Rasulullah tu bukan sehari tak makan. 3-4 hari dah tak makan. Tapi gagah. Pecah batu tu berah haju. Tu Rasulullah SAW. Tu. Jadi sininya nak ayat kata gafah. Yang ni kita tu, nak aplikasi ke orang panggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya sunnah. Sunnah bukan sunnah wajib ni, dia panggil sunnah. Sunnah apa dia panggil? Sunnah tabiat kata, sunnah jibiliyah, sunnah jibiliyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni prinsipnya ialah kita kena tunjuk kita tu ialah seorang yang bertenaga, yang kuat. Sebab itulah asal mewarnakan ubai tu dengan warna hitam haram. Haram hukum. Tapi kalau dalam medan peperangan, sunat. Supaya orang tu nampak kita tu, kapi-kapi tu nampak kita tu orang muda-muda, gagah-gagah lagu. Gitu. Sama Rasulullah SAW. Hatta kalau jalan saja tu menunjukkan kegagahannya. Tu dia, tenaga dia. Tidak slow, moyok, berjalan letih, penat. Tak. Bahkan, yatakaffa'u, yatawakka'u. Apa? Yakni berjalan Nabi itu laju, padat tapak kakinya Nabi SAW dan cenderung ke depan sedikit dan laju sedikit. Gitu. Menunjukkan tenaga Nabi SAW ketika mana berjalan itu banyak. Tenaga orang muda. Gitu. Habis. Maka sebab tu istifadah apa yang kita dapat ma yustafadu minal hadis. Apa yang dapat diambil faedah daripada hadis yang kedua daripada bab yang pertama ni, satu, al-himmatu wan nasyatu fi masyiatihi sallallahu alaihi wasallam. Hemah, semangat dan rajinnya Nabi di dalam apa? Di dalam perjalanan, dalam jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam kita lah nak temu doga, ambil kerja jawatan ke apa, mesti kita tunjuk kegagahan kita, betul tak? Kalau pergi tu dengan necktie pun belik tak betul, baju keduk, mata tarik mata kelaring, nak lembek tekak, bawa profil gapo pun orang tak terima ni, nak kerja gapo nampak macam tak ada tenaga, kayak gitu. Maka Nabi SAW menunjukkan senantiasa pada manusia hemahnya tinggi dan rajin dalam berusaha sehingga berjalan pun laju, cepat, cenderung ke depan dan padat hentakan tapak kakinya. Bukan jinjing, bukan jinjing. Ingat tu. Al-himmatu wan nasyatu fi masyiyatihi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Masyiyatihi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, i'tidalu fi khalqihi sallallahu alaihi wasallam. Mana pertengahan pada rupa paras, rupa kejadian Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudiannya ittifaqul ahadits ala awsafihi sallallahu alaihi wasallam dalilun ala sihhatiha. Mana muafakat hadis-hadis yang menceritakan tentang sifat-sifat rupa parah Nabi kita Muhammad SAW, itulah dalil yang menunjuk sahihnya hadis tersebut. Walaupun nantinya ada riwayat daripada sahabat-sahabat yang lain. Cuma kebanyakan sahabat yang menceritakan tentang rupa parah Nabi ni, kebanyakannya ialah sahabat yang saghir, sahabat kecil. Sirarus sahabat. Cuba tengok. Ni hadis yang pertama, yang kedua, Anas bin Malik. Memang Anas bin Malik budak lagi ketika duduk dengan Nabi tu. Kayak gitu. Nanti pun Barak bin Azib, budak juga. Barak bin Azib, 2 hadis. Lagi Ali bin Abi Talib, walaupun sepupu, muda juga. Kenapa itu? Karena sahabat-sahabat yang besar-besar, kibarus sahabat, itu mereka tak berani bertantang muka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara dekat. Bila duduk dekat dengan Nabi tu mereka tunduk gitu. Tapi sahabat-sahabat yang budak-budak, yang kecil-kecil, yang muda-muda ni, ya boleh tengok Nabi gini. Jadi nanti bila Rasulullah wafat, mereka lah yang tumbuh dewasa, dan mereka lah yang menceritakan lagu mana rupa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis. Kemudian kita sambung semula pula. Haddatsana Muhammad bin Basyarin qala haddatsana Muhammad bin Ja'farin qala haddatsana Syu'batu an Abi Ishaq qala sami'tul Bara bin Azib yaqulu wallahu a'lam wa ilmuhu ba'dam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سألك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.